الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. بسم الله. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد صراط الذين ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي يسر ولا تعسر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Khairul Basri, pengerusi Masjid Al-Maidah, seterusnya pemilik restoran kafe Selera Kampung Taman Melur, ahli jawatan kuasa Masjid Al-Maidah, penganjur kuliah subuh pada pagi ini, seterusnya tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafakkan segala syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin limpahan rahmat daripada Allah, dipanjangkan umur kita, diberikan kita nikmat kesihatan tubuh badan, lapangnya masa kita, dan dapat kita hadir pada pagi ini dalam majlis ilmu, majlis Raudatul Jannah, taman syurga, bersempena juga dengan bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berada pada hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari. Semoga Allah menurunkan barakahnya, menghadirkan malaikatnya, mendoakan rahmah dan maghfirah, keampunan kepada kita insya-Allah. Baiklah tuan-tuan, pada pagi ini keberadaan kita pada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kita kepada sejauh mana hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita, kasih kita, sayang kita, rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mestilah disuburkan, mestilah dibajakan dengan amalan-amalan, dengan muhasabah, dengan perbanyakkan ibadah, dengan memperbanyakkan ingatan, dengan memperbanyakkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga ianya menjadi bukti di mahsyar nanti, menjadi bukti di akhirat kelak, bahawasanya kita benar-benar beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar kasih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi melafazkan lafaz yang mulia, ummati, 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 umat aku, umat aku, umat aku, sama ada ketika baginda hidup ataupun ketika di mahsyar nanti, maka ketika itulah kita amat-amat berharap bahawasanya daripada kalangan ummati yang Nabi sebut, umat aku, umat aku, umat aku, ya Allah, berikanlah kami ya Allah menjadi senarai daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pada hari ini yang berada dalam majlis ini termasuk dalam senarai yang
Nabi sebut ummati, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang layak mengaku kita ni umat Nabi, dan Nabi terima kita sebagai umatnya walaupun tak pernah bertentang mata, walaupun tak pernah berjabat salam, walaupun tidak pernah hadir pada majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana zaman kita berbeza. Tetapi ketika mana disebut ummati, kita doakan dalam keadaan penuh tamaan, tamaknya kita amat-amat berkehendak, ya Allah, masukkanlah kami daripada kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bakal mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bakal berada di syurga bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kita menaruh harapan, letaklah juga, kata ulama, rasa bimbang. Sebab tu digandingkan khaufan wa tama'an. Dan pagi ini subuh Jumaat, mungkin ada tadi imam kita baca surah As-Sajadah. Dan dalam surah As-Sajadah digandingkan sifat orang beriman khaufan wa tama'an. Takut dan tamak. Takut dan tamak. Tamak tu bukan bahasa Melayu yang kita faham. Tamakkan harta, tamakkan duit, tamakkan dunia. Bukan. Tamak dalam erti kata tama'an, amat-amat nak sungguh-sungguh, berkehendak, nak sangat-sangat. Dengan harapan yang amat-amat tinggi. Tama'an. Pada masa sama, takut juga. Ketika mana kita nak jadi umat Nabi, ya Rasulullah, kami umatmu rindukan kamu, nak jadi umatmu, nak mendapat syafaatmu. Banyakkan selawat padamu, banyakkan sunnah mengikut Nabi, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena rasa juga, layak ke aku ni? Di situ khaufnya. Layakkah aku mengaku kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sayang ni, kita umat Nabi, dalam keadaan banyak lagi perkara-perkara yang kita perlu muhasabah, perbaiki diri kita. Setara mana kita cinta sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah kita setara mana, akidah kita setara mana, akhlak kita setara mana, amalan-amalan kita setara mana, selawat kita ke Nabi banyak mana, sunnah-sunnah yang kita buat banyak mana. Maka wajib letak dalam diri kita ni khauf, supaya kita sedar diri, supaya kita insaf. Dan dalam kehidupan kita yang Allah berikan kepada kita ini, makin banyak umur kita, makin meningkat usia kita, makin banyak rapat kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, makin banyak amalan-amalan yang bertambah dari segi mencintai dan mengikuti ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, apabila diberi tajuk Maulidur Rasul, khusus berkenaan dengan cinta Rasul, jadi pada pagi ini saya nak cerita ringkas sahaja, tak boleh panjang-panjang. Kita masih lagi dalam PKP apa dia panggil? PKPP. Sekarang ni macam-macam PKP. Ada PKPD, PKPB, PKPP. Tapi di Perak ni alhamdulillah lah, dia tak ada lah kronik sangat, masih lagi terkawal. Pada pagi ini sudi saya berkongsi dengan tuan-tuan, dipetik daripada kitab Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Bagaimana ditulis oleh penulis kitab ini, wallahu alam, saya tak pasti. Mungkin ada ustaz bawa kitab ini di Taman Melo, di Masjid Al-Maidah. Kitab Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh orang kita, almarhum Allah yarham Tuan Haji Sa'id Ibrahim, bekas mufti Sabah. Bagaimana disebut beriman dengan Rasul, khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 13 pengertian dia. 13 ni banyak lah bang. Nak saya baca belaka ke? Boleh, tapi tak Jumaat lah kita hari ni. Sampai tengah hari sekarang sudah tak sembahyang Jumaat, nak habis 13. Ini yang dikatakan sebagai makna sebenar, pengertian sebenar, maksud sebenar yang dikatakan ciri-ciri iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kena letak rasa khauf tadi, rasa bimbang tadi. Betul ke aku ni beriman? Nak kena ada 13 ni. Dibuatnya tak lengkap, tak sempurna, takut-takut cacat iman kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca hadis, banyak hadis yang Nabi sebut la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum, tak beriman kamu, tak beriman kamu, tak beriman kamu. Ulama mensyarahkan apa makna tak beriman. La yukmil, tidak sempurna iman. Tuan-tuan, kita kalau bab dunia lah, kita nak sempurna sangat. Betul tak?
Kalau bab-bab dunia ni. Rumah, kalau kata pintu tu terkopek, tak dan apa-apa, kita pergi repair dah. Tak, kereta calar sikit, oh dah. Rasa nak repair dah. Bab-bab dunia ni. Kita tak suka benda-benda yang cacat, ada benda-benda yang mencalarkan keadaan sesuatu pemilikan kita kepada benda-benda dunia tu. Kalau bab-bab dunia. Tapi bagaimana dengan keimanan? Mestilah kita letakkan lebih tinggi daripada segala apa yang kita kata benda-benda dunia ni. Tak mau kita benda tu cacat, cela. Kerana apa? Kerana iman ni benda hak nak bawa sampai ke mati. Sampai ke alam barzakh, sampai ke alam mahsyar, sampai ke mahkamah Allah Ta'ala berdepan dengan Rabbul Jalil. Maka bila Nabi kata, la yu'minu ahadukum, tak sempurna iman kamu, tak sempurna iman kamu, kena muhasabah dan bermujahadah sungguh-sungguh, supaya kita mengelakkan ciri-ciri tak sempurna iman. Antaranya hadis yang dimulakan dengan la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kamu ialah hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. La yu'minu ahadukum, tak sempurna iman, tak komplit, tak lengkap 100%. Yang dikatakan beriman, sehinggalah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga diri aku ini letak dia paling disayangi oleh kamu. Akuna ahabba ilaihi, sehinggalah kamu semua ni, kata Nabi, meletakkan diriku paling kamu sayang. Lebih daripada mak ayah kamu, lebih daripada pasangan suami ataupun isteri kamu, lebih daripada anak-anak kamu, dan lebih daripada wannasi ajma'in, lebih daripada manusia-manusia lain. Nombor satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita kena khauf, ya ke aku sayang ke Nabi, ataupun sayang ke orang lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada pagi ini nak membuktikan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kita kata, manusia ataupun tokoh ataupun rasul Nabi yang paling kita sayang, kita faham sikit apa yang disebut oleh dalam kitab ini, himpunan daripada kitab-kitab akidah yang dihimpunkan oleh almarhum tuan punya penulis kitab ini ada 13, tapi saya tak sebut 13 lah. Kita ambil 5 sahaja. 5 ni insya-Allah sempat. Habis 5 tu boleh berhenti. 5 ni yang paling asas, paling basic. Makna kata tuan-tuan, kalau ada 5 ni insya-Allah tajuk kita puas hati kita buat pagi ni. Puas hati kita kuliah subuh pagi ni. Puas hati kita buat ceramah Maulid Rasul hari ni dengan tajuk cinta Rasul. Ada 5 ni insya-Allah faham betul-betul, maka kita pegang betul-betul, maka kita termasuk daripada kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disuburkan, dibajakan dengan amalan, dengan selawat, dengan apa sahaja ittiba'us sunnah, dan insya-Allah bangkit di mahsyar nanti kita bersama Rasulullah, bersama dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama disebut oleh para ulama yang dikatakan makna beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kena letak nombor 1, tak boleh letak nombor 2, apatah lagi nak letak nombor 10, sebab dia amat-amat penting. Yang dikatakan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mestilah beriman, beriktikad. Bila sebut iman, iktikad, dia barang hati, barang dalam. Keyakinan dengan jazam, dengan pasti bahawa Allah Ta'ala mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia ini untuk memastikan bahawasanya semua umat manusia menyembah Allah Ta'ala. Pasal apa Allah utus Nabi? Yang pertama sekali, paling asas sekali ialah khaja Nabi ialah menyampaikan kepada umat manusia supaya kenal Allah. Bila kenal, sembah Allah. Sembah macam mana? Mentauhidkan Allah Ta'ala. Hak ni nombor 1. Ataupun dengan kalimah lain, dengan perkataan lain, bab akidah. Dia tak boleh letak nombor 2. Sebab nak pergi nombor 2, tak jadi apa nombor 2, nombor 3. Nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 10 tak ada nilainya kalau nombor 1 pun tak lulus. Allah Ta'ala hantar Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun semua Nabi lain, mana-mana Nabi. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Sesungguhnya kata Allah dalam Al-Quran, telah dibangkitkan fi kulli ummatin, dalam setiap umat, mana-mana zaman, mana-mana generasi pun,
setiap rasul. Apa khojanya? Khojanya ialah ani'budullah, mengajak manusia u'budullah. U'budullah dengan makna menyembah Allah, mengenal Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hak ni nombor satu. Wajtanibut taghut, dan menjauhi segala taghut. Taghut tafsiran para ulama berhala-berhala. Sama ada berhala zaman jahiliah, hak nama Lata, hak nama Uzza, hak disembah, hak ukiran batu, ataupun berhala-berhala moden. Berhala moden nama apa? Mungkin kita kata, mana ada kita tak sembah berhala. Berhala moden hak nama apa? Hak namanya pangkat, kuasa, kedudukan, duit, harta, wanita. Tu duk kerja tu, sehingga sanggup menggadaikan akidah, menggadaikan iman. Waliyadzubillah. Jadi bab yang pertama disebut oleh ulama ialah betul-betul faham Nabi diutuskan membawa ajaran akidah supaya kita kenal Allah. Bila kenal kita sembah Allah. Bila sembah dalam erti kata macam mana? Mentauhidkan Allah Ta'ala. Cuba muhasabah. Ada lagi tak perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah kita? Perkara-perkara amalan-amalan, budaya-budaya, ataupun kita kata fahaman-fahaman, pegangan-pegangan yang boleh mencalarkan i'tiqad wal'iyadzubillah, ba'akidah. Inilah yang dikatakan sebagai perkara-perkara yang boleh membawa kita kepada cinta Rasul, sayang ke Nabi. Mujurlah ada Nabi, mari doa ajar kita kenal Allah. Sebab tu nikmat paling besar apa dia? Iman dan Islam. Apa dikatakan nikmat iman dan Islam? Nikmat mengenal Allah. Ramai mana orang belum kenal Allah. Ramai mana orang belum bersyahadah. Ramai mana orang belum Islam. Tapi kita diberinya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengenal Allah. Kerana apa? Kerana diutuskan Nabi SAW. Hidayah tu sampai pada kita hari ini. Allahu Akbar. Sebab tu akidah kena jaga betul-betul. Disebut oleh para ulama. Sebab tu mengajilah akidah. Tak mengenal Allah, uluhiyahnya, rububiyahnya, nak mengaji tauhid 3 pun mengajilah. Ada nak mengaji sifat 20 mengajilah, tak payah bergaduh lah. Itu cara masing-masing, bidang masing-masing, aliran masing-masing. Matlamat dia mengenal Allah, matlamat dia mentauhidkan Allah Ta'ala. Letih tuan-tuan kalau sambut Maulidul Rasul, beria selawat ke Nabi, beria berarak tak. Tahun lepas lah, tahun ni tak ada. Tak ada perarakan tahun ni dah, sebab dia COVID-19. Selawat ke Nabi dah, apa nama dia, berarak berkilo-kilo. Bawa spanduk, kami cinta Rasul, kami sayang Rasul, Rasulullah uswatun hasanah. Macam-macam dia punya slogannya. Tapi tengok-tengok percaya lagi benda karut-marut, akidah, i'tiqad. Jumpa lagi bomoh tu hang. Dia pegang lagi pantang larang entah apa-apa. Nak masuk hutan pun kena minta izin dulu. Contoh. Ataupun apa sahaja perkara-perkara yang boleh merosakkan i'tiqad, mencacat celakan i'tiqad kita, maka itu satu perkara yang malang. Sebab tu bab akidah letak nombor 1. Tak luluh yang ni haba'am mansura, debu-debu berterbangan. Debu-debu berterbangan lah. Semayang banyak mana pun tak ada nilai, debu berterbangan. Sedekah berapa ribu juta pun tak ada nilai, debu berterbangan. Bangun qiyamul lail tiap-tiap malam, puasa sunat Isnin Khamis, macam-macam yang amal ibadah dia. Tengok-tengok debu berterbangan, haba aman surah, ada rega ke, ada nilai ke? Tak ada. Sebab apa? Akidah tak lepas. Terima kasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kita ajaran akidah, i'tiqad yang benar. Jadi nombor 1, pakat-pakat muhasabah tentang i'tiqad akidah kita, perbaiki. Sebab tu kata ulama dalam kitab akidah, kitab-kitab pondok dulu disebut akidah ni, bab-bab iman ni, dia boleh gugur sebagaimana boleh mudahnya gugur daun-daun daripada pokok. Tak, kadang-kadang kita tengok Allah, daun-daun berguguran daripada pokok, jenuh nak sapu. Tak, esok gugur pula. Maka kata ulama, begitulah ibaratnya. Bagaimana iman, i'tiqad boleh hilang daripada dada, daripada kepercayaan orang-orang beriman, daripada hati orang beriman. Waliyadzubillah. Sebab itulah kena disuburkan, dibajakan dengan amalan, dengan ilmu, dengan perkara-perkara yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia menjadi subur, maka iman, i'tiqad kita tidak tergugat. Tak gogek. Tak gogek tu Kelantan lah, kau mau faham ke tak?
Hak tak gogek. Nak tahu contoh gogek? Ni saya nak buat ni. Ni gogek. Bukanlah nak kata meja ni tak elok. Meja ni elok je. Meja ni elok je, kemas mantap je. Tapi bila mari adanya unsur-unsur luar, ancaman-ancaman luar, pegang dia, udah gogek. Apa makna gogek? Goyang. Begitulah akidah i'tiqad. Mari unsur-unsur luar, mari entah mana tok guru mana, entah mana mari duk mengajar macam-macam. Tak, sebab tu kena ada ilmu. Baru mantap. Cerita tentang COVID-19 contoh. Kadang-kadang boleh menjejaskan, COVID-19. Sebab setara mana bahaya dia ni. Mudarat setara mana dia boleh bawa mudarat kepada kita. Panjang cerita tu. Kalau tak ada akidah, dia jadi lain macam. Sebab tu kena kuat, kena suburkan, kena bajakan akidah ini. Nabi kata, jaddidu imanakum. Jaddidu imanakum. Servislah, perbaharuilah, renewlah, refreshlah. Bagi fresh iman kamu dengan banyak menyebut la ilaha illallah. Dengan banyak bertahlil dengan menyebut la ilaha illallah. InsyaAllah iman kita sentiasa subur, dibajai dengan amalan-amalan soleh, maka tak gogek, tak goyang, sentiasa jazam, sentiasa kukuh. Kerana apa? Kerana cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak ni hak Nabi bawa, hak nombor satu sekali. Saya nak bagi contoh. Kita baca kitab sirah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula sekali Nabi dakwah, Nabi cerita apa? Nabi tak cerita semayang, tak cerita puasa, tak ngajak perang, tak cerita bab-bab amalan sunat. Kerana akidah hak mula sekali Nabi sebut, maka cinta seorang bapa saudara beralih arah. Baca cerita Abu Lahab. Orang pertama sambut Maulidur Rasul, dia lah. Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, anak Abdullah, cucu Abdul Muttalib, anak saudara aku, kata dia. Bangga. Muhammad bin Abdullah, anak Abdullah, cucu Abdul Muttalib, dan Muhammad ini anak saudara aku. Seronok Abu Lahab kan, dapat anak saudara. Sembelih kambing, sembelih unta. Bila meningkat kanak-kanak, dijaganya. Ataupun berketika remaja, terkenal dengan gelaran Al-Amin di Mekah. Siapa tak kenal Muhammad bin Abdullah? Rasulullah SAW masa itu belum jadi Nabi lagi lah. Ketika mana remaja-remaja lain orang kenal dengan perangai-perangai tak elok di Mekah tu, gangster-gangster di Mekah tu, tetapi watak, perwatakan, pekerti, akhlak, latar belakang Muhammad bin Abdullah menarik perhatian ramai orang sehingga digelar Al-Amin. Apa makna Al-Amin? Jujur, amanah. Dan Abu Lahab bangga, cinta, kasih, sayang. Tiba-tiba ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik usianya 40, Nabi mengajak kepada Islam, mengajak kepada akidah, mengajak kepada iman, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada la ilaha illallah. Maka cinta Abu Lahab ni berubah daripada cinta kepada benci sebenci-bencinya. Tabban laka ya Muhammad. Dicelakakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Celakamu Muhammad. Celakalah pula. Kerana Nabi Muhammad membawa akidah untuk mengubah kepercayaan Arab jahiliyah ketika itu yang menyembah berhala. Marah sampai ke sudahnya, lalu Allah balas dengan wahyu, tabbat yada abi lahabin wa tab. Mu yang celaka wahai Abu Lahab, celakalah tanganmu, celakalah kerja usahamu memburukkan Muhammad, celakalah mulutmu celakakan Muhammad. Maka dicelakakan Abu Lahab sampai hari ini, bukan sampai hari ini, sampai kiamat, ketika mana orang duk baca tabbat yada abi lahabin wa tab. Kita dah, kita kerana Nabi bawa akidah, bertambah cinta kita, bertambah sayang kita, pegang akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pegang sampai ke mati. Kerana inilah dikatakan sebagai umat Muhammad yang nombor satu sekali. Dia kena beriman dan yakin apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akidah yang benar, dan kita perbaiki akidah kita, jaga betul-betul bermujahadah, moga akidah kita tetap kekal. Tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Kekalkanlah ya Allah, sabit, tetapkanlah ya Allah akidah kami berada di atas jalanmu, agamamu, sehinggalah ke hujung hayat nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, barulah masuk yang kedua.
Lepas ataupun kita kata lulus hak nombor 1 akidah tadi, barulah kita boleh bincang nombor 2, nombor 3 dan seterusnya. Baik, yang kedua, yang dikatakan cinta Rasul, cinta apa yang dibawa oleh Rasul, nombor 1 sekali akidah. Yang kedua ialah mencintai apa yang dibawa oleh Rasul. Ketika mana makna beriman kepada Nabi ialah beriman dengan yakin bahawasanya Allah Ta'ala mengutus dan membangkitkan Rasul-Rasul, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan Rasul membawa syariat. Dia masuk bab syariat pula. Rasul membawa syariat. Rasul sebagai seorang bashir. Rasulullah sebagai seorang nadhir. Bashir makna apa? Membawa berita gembira. Nabi cerita tentang syurga. Nabi cerita tentang mardatillah, tentang keredaan Allah. Nabi cerita tentang maghfirah, tentang keampunan daripada Allah. Nabi cerita tentang pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Itu bashir. Pada masa sama, batang tubuh yang sama, Rasulullah, Nabi yang sama, juga seorang nadhir. Apa makna nadhir? Nabi cerita tentang neraka. Nabi cerita tentang laknat Allah, murka Allah. Nabi cerita tentang dosa-dosa, azab-azab yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Maka watak Nabi sebagai bashir, sebagai nadhir, maka Nabi cerita tentang hukum hakam. Yang ni haram, tak boleh buat. Yang ni wajib, mesti buat. Yang ni sunat, 5 hukum tu. Halal, wajib, sunat, makruh dan haram. Maka hukum ini dikatakan sebagai apa? Lengkap package dia, itulah yang dikatakan sebagai syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bawa syariat kepada kita. Hak itulah hak kita pegang. Dan setiap gerak-geri kita tak lari daripada 5 hukum tadi. Apa sahaja kita buat, sama ada benda tu berpahala kerana kita buat benda sunat, benda wajib, ataupun benda yang berdosa, benda haram, harus ataupun benda makruh, itu syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bawa kepada kita syariat. Allah berfirman dalam Quran dalam surah Al-Hasyr, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa sahaja yang Nabi bawa padamu, perintah atau larangan daripada Nabi, suruhan Nabi, fakhudhuh, mu terimalah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Benda hak Nabi tak berkenan, benda Nabi larang, benda Nabi cegah, benda-benda yang haram, wa ma nahakum anhu fantahu. Udahlah tu, hentikanlah. Jadi antara tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak mana benda hak Nabi suruh kita rasa nak buat dan kita buat. Kalau kata tak terbuat, kita usaha untuk buat juga. Dan banyak mana benda yang dilarang atas nama syariat, benda haram, benda makruh, kita tinggalkan. Saya bagi contoh, dan ini biasa disebut oleh para ulama, dalam kitab pun disebut, tentang pengharaman arak. Bayang sahabat dulu, sahabat-sahabat yang Arab tulen, Arab jahiliah tulen, budaya daripada jahiliah, memang suka sangatlah arak ni. Ketagih. Bukan setakat kaki arak, dengan kepala-kepala arak juga. Kita sebut kaki arak. Drama ni bukan setakat kaki lah, tubuh badan pun arak juga. Tagih pada arak. Tak, kat rumah masing-masing mesti ada stok arak. Tetapi bila datangnya ayat Allah Ta'ala, 3 kali turun larangan. Larangan berperingkat. Sehinggalah secara komplitnya, secara qat'inya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan. Wahai orang beriman, tuju pada orang beriman. Dah mu kata memberiman, memberiman dengan Allah, dengan hari akhirat, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni nak khabar padamu ni, buktikan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala, tenung nasib, min amali syaitan, kerja setan semua tu. Itu rijsun, kotoran-kotoran daripada kerja-kerja jahat daripada setan. Maka sekaligus sahabat-sahabat meninggalkan arak. Hak mana ada arak di rumah dibuang, dipecahkan tempayan-tempayan arak. Sebab apa? Sebab cinta Nabi ke cinta arak? Sayang ke Nabi ke sayang arak? Nak beriman dengan Nabi ni kena membuktikan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi, benda-benda ni bila dilarang oleh Nabi dan hukum pun haram dalam Islam, maka untuk membuktikan cinta kepada Rasul, ditinggalkan arak. Sedap setara mana, sedap setara mana pun tinggalkan.
Macam hari ni lah, ustaz-ustaz kita duk sebut, orang kita memang tak boleh minum arak. Tak, bak rokok ni. Ni nak kena batang hidung lah. Sekali-sekala bersalah ni. Tak, sekali-sekala kena batang hidung tak. Walaupun sekarang semua pakai ni. Baik, tutup. Takut kena batang hidung. Sayang Nabi kan sayang ke rokok? Allahu Akbar. Tak, cinta Nabi ke cinta rokok? Nabi tak pernah letak benda-benda tak elok di mulut dia. Memanglah nak letak rokok zaman Nabi tak ada rokok lagi. Jadi wa ma atakumur rasulu fakhudhu, apa sahaja hak datang daripada Nabi ambil, terima. Wa ma nahakum anhu, benda hak Nabi larang udahlah tu, benda Nabi tak berkenan udahlah tu. Membuktikan inilah syariatnya, hukum hakamnya. Maka terima syariat Nabi, cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda bukti sayang pada Nabi. Jangan diubah hukum hakam tu syariat tu. Ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam semua syariat. Nabi sebagai pemimpin, maka Nabi berpolitik. Syariah mengajar kepada kita cara berpolitik ikut Islam. Nabi sebagai apa lagi? Sebagai ketua keluarga. Ada syariah hukum hakam sebagai hukum hakam dalam munakahat, dalam rumah tangga. Ikut. Sebagai ekonomi, sebagai apa nama ni? Sebagai pentadbir yang menguruskan ekonomi negara Madinah, ketua negara ketika itu. Bab ekonomi Islam, politik Islam, pendidikan Islam, kewangan Islam, perbankan Islam, apa sahaja sosial secara Islam. Kerana Islam ni agama yang lengkap. Syumul syariat dia. Yang didatangkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebaikan manusia, untuk maslahah manusia. Ada orang ragu-ragu tentang syariat Nabi, dia kata ada lagi yang lebih baik daripada ini, maka dia boleh dikira sebagai orang yang i'tiqad dia rosak, akidah dia rosak kerana dia tak percaya kepada kehebatan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kedua bab syariat. Luluh bab akidah, yang kedua cinta kepada Rasul, cinta kepada apa yang dibawa oleh Rasul, iaitu syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum hakam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang petikai syariah Nabi. 2-3 bulan sudah ada orang duk sebut dalam Facebook, apalah hukum faraid ni tak sesuai langsung, zaman unta boleh. Berani cakap macam tu. Sedangkan faraid tu datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang daripada hukum hakam Allah. Ayat dia panjang lebar dalam Al-Quran. Pertikaikan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang jenis macam ni selawatlah banyak mana pun, sambutlah madrasah hari-hari pun, tapi dia pertikai syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tanda cinta Rasul tu di mana? Celah mana nak buktikan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ketiga. Masuk yang ketiga. Disebut oleh para ulama yang dikatakan makna sebenar, pengertian sebenar beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah yakin dan beriktikad bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maksum. Yang ni kena letak betul-betul. Meletakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakin beriman dengan Nabi seorang maksum. Apa makna maksum? Ada ke orang nama maksum? Ada ya? Maksum. Bukan. Maksum daripada perkataan ismah, asama, ya'simu, maksumun. Makna terpelihara. Yang dikatakan sebagai maksum ialah terpelihara daripada dosa. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak buat dosa. Namun harus diingat, pada masa yang sama Nabi tetap juga manusia, bukan malaikat. Dia kata maksum macam malaikat, malaikat tak buat dosa. No, Nabi bukan malaikat. Kerana Nabi dan Rasul dipilih daripada kalangan manusia. Tetap seorang bashar, basyariah Nabi. Ada basyariah Nabi juga, sifat-sifat basyariah Nabi. Qul innama ana bashar, kata Allah Ta'ala dalam Quran. Wahai Muhammad, katakanlah sesungguhnya ni aku ni orang. Innama ana bashar, sesungguhnya aku ni manusia. Bezanya apa? Yuha ilayya, bezanya ialah diturunkan wahyu kepadaku. Lain pada tu sama juga. Basyariah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh apa? Contoh lapar, Nabi lapar, makan. Nabi haus, minum. Ngantuk, tidur. Nabi berkahwin. Nabi termasuk juga Nabi tersilap. Termasuk juga Nabi terlupa. Tu. Jadi maksum dari segi apa?
Dari segi dosa memang tak buat, tapi sifat-sifat basyariah ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tersilap, Nabi terlupa nak sebut insya-Allah. Ketika mana Yahudi bertanya kepada ya Rasulullah, apa itu roh? Orang mari pada Nabi tanya roh tu apa? Dan Nabi tak tahu roh apa benda. Mengharapkan wahyu Allah, Nabi kata esok aku jawab, mu tunggu esok. Kerana mengharapkan wahyu turun. Dan tanpa menyebut insya-Allah. Lalu Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah sampai peringkat berdosa? Oh, tak sebut insya-Allah, tersilapnya Nabi, terlupanya Nabi. Jawabnya tak. Sebab apa? Sebab Nabi maksum. Nabi pernah bermasam muka melayan seorang sahabat kerana sibuk dengan tetamu daripada pembesar-pembesar Quraisy. Abdullah Ummi Maktum datang ke Nabi. Nabi pun masam muka. Maka ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ada orang tu dia masam muka, ada orang tu dia berpaling ketika mana sahabat dia hak buta tu datang ke dia. Nabi masam muka. Adakah Nabi berdosa di situ? Adakah itu dikira maksiat di situ? Jawabnya tak. Kerana apa? Kerana Nabi maksum. Adapun tersilap terlupa tadi, basyariah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemanusiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam bab ini kita kena faham, Nabi sendiri melarang orang, umat dia, mana-mana orang angkat diri Nabi ni lebih daripada selayaknya. Nah, jangan silap faham pula. Memang kita angkat Nabi, kita puji Nabi, kita sayang ke Nabi kerana Nabi itu khairu khalqillah, sebaik-baik makhluk Allah. Tapi bila mari larangan Nabi, Nabi kata apa? Mu jangan buat aku macam Kristian buat ke Isa. Mu jangan buat aku macam Nasrani buat ke Isa. Mu jangan buat aku macam Yahudi buat ke Uzair. Kerana Yahudi angkat Uzair menjadi anak Allah. Kerana Kristian, Nasrani mengangkat Nabi Isa menjadi anak Allah. Bila jadi anak Allah, ada unsur ketuhanan di situ. Sudah lebih-lebih pula. Mengangkat Nabi Isa ni jadi anak Allah. Isa ibnullah. Isa anak Allah. Ada unsur ketuhanan kepada Nabi Isa. Ini Kristian buat, Nasrani buat. Uzair anak Allah. Ini Yahudi buat. Mengangkat terlalu tinggi, dipujanya. Ada unsur ketuhanan di situ. Nabi larang. Nabi kata jangan. Sebab tu kita tak pernah kata Muhammad ibnullah. Kita kata Muhammad ibnu Abdillah. Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad bin Allah Ta'ala. Atau orang yang mengangkat, itu bahayanya. Baru ni saya tengok video, mungkin tuan-tuan dapat video tu. Dan ustaz-ustaz kita ramai, pegawai-pegawai Jabatan Mufti pun ada sebut dalam media sosial tentang video yang ditularkan, yang diviralkan tentang cerita DNA Nabi sallallahu alaihi wasallam. Video tentang jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jubah Nabi ada kesan DNA Nabi. Dalam poket jubah Nabi ada siwak, ada sugi. Dikajinya DNA Nabi kosong. Video disampai kepada pakar-pakar forensik. Dan pakar forensik rujuk orang agama. Sama-sama rujuk. Ini ada unsur-unsur nak mengeluarkan kemanusiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah lain macam DNA Nabi. Kosong kata dia. Ditegur oleh pegawai mufti. Dalam media sosial saya baca, siapa ke nama dia? Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Abdul Qadir bin Ishaq. Dan beberapa orang ustaz. Dan diperingatkan, jangan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Kristian buat kepada Nasrani, buat kepada Isa. Kenapa nak dikeluarkan unsur-unsur basyariah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Takut-takut angkat jadi macam, oh ada unsur ketuhanan. Wal'iyadzubillah. Itu kena berhati-hati. Sebab macam ni pun satu hal juga. Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Dua perkara tu hak kita pegang. Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu hak confirm daripada Nabi. Quran, sunnah. Quran, sunnah. Hak lain belum tentu. Tak. Peninggalan Nabi, jubah Nabi, capal Nabi, macam-macam ceritalah. Tak. Memang kita boleh bertabarruk, tapi betul-betul original ke nak bertabarruk dengan benda tu?
Tu cerita lain panjang pula. Cuma nak masuk kepada hak nombor berapa ni, nombor 3 ni ialah kemaksuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita faham apa dia, bila Nabi maksum, pekerti Nabi, akhlak Nabi, latar belakang Nabi, perwatakan Nabi, perangai Nabi, semuanya terpelihara maksum, maka melahirkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ni akhlak, maka lengkaplah Islam. Daripada nombor 1, akidahnya Nabi bawa akidah. Nombor 2, Nabi bawa syariat. Nombor 3, Nabi bawa akhlak. Akhlak ni panjang cerita pula. Apabila Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad berada di atas akhlak yang azim. Allah pinjamkan sifat dia, nama dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azim ni nama Allah. Tuan-tuan, kita solat, kita rokok, kita baca apa? Subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah yang maha azim, maha agung. Dan Allah ambil nama dia, pinjam kepada sifat Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu Muhammad berada di atas akhlak yang azim, yang amat mulia, yang amat agung. Orang tanya Aisyah, ya Aisyah. Dan orang kenal Aisyah ni sahabat, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tahu pada hujung-hujung kehidupan Nabi, Aisyah amat-amat rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tanya Aisyah, macam mana lah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, perangai Nabi, pekerti Nabi. Maka Aisyah jawab mudah je, kana khuluquhul Quran. Adapun akhlak Nabi ialah Quran. Quran bergerak, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak mana benda-benda mulia perintah Allah dalam Quran, itulah Nabi buat. Banyak mana benda-benda larangan yang dilarang dalam Quran oleh Allah Taala, itulah yang Nabi tinggalkan. Maka itulah kehebatan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nombor 3 ni ialah tentang bagaimana cinta kepada Rasul, cinta kepada Nabi, tiru akhlak Nabi. Ataupun lebih tepat lagi, ittiba'us sunnah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi ni banyak cerita lah. Cerita bab sunnah panjang pula lah. Perwatakan Nabi tu orang kaji. Sampai peringkat ada dalam satu kitab, ulama analisis perkara-perkara yang membuktikan akhlak Nabi, perwatakan Nabi, sifat Nabi ni lebih tinggi berbanding dengan Nabi-Nabi lain. Jangan kata nak banding dengan kita, jauh sangat, langit bumi lah. Jangan kata nak banding dengan sahabat, sama-sama Nabi tu. Di kalangan para Nabi dan Rasul, siapa yang paling menonjol akhlak dia? Itu sebab tu disebut Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Sayyidul makna penghulu, ketua, chief, captain segala Nabi dan Rasul. Termasuklah bab akhlak, tak ada siapa boleh challenge. Jangan silap faham pula, bukan kita nak merendahkan, bukan kita nak mendowngradekan Nabi-Nabi lain. Tak, bukan. Ada satu cerita sebagai contoh bab akhlak. Tuan-tuan baca dalam surah Taha, bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika dia meninggalkan umatnya Bani Israel. Dia tinggal umat dia Bani Israel 40 hari je pun, bukan lama. Kerana dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk beruzlah. Allah panggil Nabi Musa untuk bertemu dengan Allah Ta'ala, maka tinggalkanlah kaummu 40 hari, Bani Israel. Sebelum nak pergi jumpa Allah tu, Nabi Musa pesan kat Nabi Harun yang hidup sezaman dengan Nabi Musa. Dia kata, Harun, mu tolong tengoklah orang kampung kita. Tolong tengok, tolong jaga-jagalah dia. Kaum Bani Israel, kaum kita. Aku nak pergi jumpa Allah. Allah panggil aku 40 hari je. Maka Nabi pergi beruzlah, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam tempoh 40 hari. Maka Nabi Harun menjagalah kaum Bani Israel sebagaimana diamanahkan oleh Nabi Musa. Nak dijadikan cerita, ketika itulah datangnya watak seorang lelaki yang digelar sebagai Dajjal zaman itu. Siapa Dajjal zaman tu? Yang bernama Samiri. Seorang lelaki yang ada ilmu sihir, yang tak beriman dengan Allah, diukirnya daripada emas. Buat daripada emas. Tu zaman dulu. Orang kalah dengan emas. Buat daripada emas. Ukir jadi apa? Jadi patung. Bentuknya apa? Bentuknya lembu. Anak lembu. Dengan sihir yang dia ada, patung anak lembu daripada emas ni boleh bercakap. Boleh bercakap. Na'udzubillah. Tak tahulah kalau benda tu ada kat Taman Melo ni gamuknya. Meh tu bang. Nak meh.
Hari ni orang duk sibuk dengan puluk dakap. Muslimat ramai kat belakang. Muslimat kena tak puluk dakap? Dia minta kat abang nak puluk dakap. Tak, kalau kat Kelantan beres je puluk dakap. Pagi-pagi ada orang duk jual puluk dakap, kuih puluk dakap. Ada kata bukan nak kuih ni, wah nak puluk dakap tu kat kedai meh tu. Ada tu besar ni puluk dakap macam-macam ni. Tu baru puluk dakap. Ini lembu sebesar anak lembu tu, meh. Na'udzubillah. Maka Bani Israel disesatkan oleh Samiri, sembah patung anak lembu. Dipendekkan cerita, lepas 40 hari Nabi Musa AS kembali ke kaumnya. Maka dapat berita, Allah, aku baru tinggal 40 hari, udah koma ni jadi sesak. Sesak pula bukan remeh-remeh, sesak akidah, sembah patung anak lembu. Maka ditariknya, mana Harun? Dicarinya Harun. Mana Harun? Mana Nabi Harun? Maka ditariknya janggut Nabi Harun alaihissalam. Afa asaita amri, mu ni tak dengar kata aku ke? Aku pesan dah kan, afa asaita amri, mu tak dengar kata ke? Apa mu buat? Nak ceritanya kemarahan Nabi Musa alaihissalam tu sehingga menarik janggut Nabi Musa, Nabi Harun alaihissalam. Ada kisahnya dalam surah Taha. Saya bukan nak cerita tu, nak ceritanya ulama analisis. Bukanlah nak cerita Nabi Musa apalah tak patut tarik janggut Nabi Harun, tapi nak cerita marahnya Nabi Musa ketika mana umatnya tersesat. Bukan salah Nabi Harun pun, tapi gambaran kemarahan tu ada tak berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tak ada. Nak tarik janggut sahabat ni tak ada. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dikecil perbandingan dengan para nabi-nabi lain. Tapi jangan silap faham, nabi-nabi lain tak ada lah. Bukan kita kata nabi lain ni teruk akhlak, tak, tapi nak cerita keunggulan, kehebatan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai siapa? Sebagai suami. Sebagai suami bangun pagi dan pagi tu tanya kepada isteri, ada apa kat dapur? Isteri Nabi jawab, tak ada apa bang. Maka Nabi kata, tak apalah, tak ada apa, aku puasa hari ni. Bayang kalau suami kat Taman Melur. Tak, yang ada apa kat dapur yang? Tak ada apalah bang. Habis tu mu tak reti-reti nak tolong masak. Pergilah cari. Ada. Tu suami kat mana? Bukan Taman Melur, Zimbabwe. Jauh tak dengan kita banyak tak? Muka kutuk maki kamu, pemalahnya kamu tak masak. Nabi kata dah tak ada apa, aku puasa lagi ni. Ni hadis yang membuktikan boleh kita berpuasa sunat selagi mana belum terbit matahari. Kalau kita walaupun tak niat subuh tadi, sebelum subuh tadi, boleh kita berpuasa sunat. Yang syarat dia jangan makan apa-apalah. Kalau dah balun nasi biryani tak boleh lah. Tu hadis tu. Nabi sebagai seorang suami terbaik kepada isterinya, khiyarukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di kalangan kamu ialah yang terbaik melayan keluarga kamu. Yang paling baik melayan isteri, paling baik melayan anak, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akulah terbaik melayan isteriku, anakku. Akhlak Nabi sebagai seorang bapa, sebagai seorang suami. Semua ada dalam kitab. Tuan-tuan, ada satu kitab. Kalau boleh ni. Sebagai cinta Rasul. Tajuk kita cinta Rasul. Nak membuktikan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh setiap umat Nabi ni ada. Kalau tak ada pun pernah baca, pernah pegang, pernah mengaji kitab Syama'il Muhammadiyah. Ulama kita puji kitab ni. Antara kitab terbaik untuk mengenal perwatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak nak beli pun pinjam, tak nak pinjam pun ada, baca, mengajilah, cari mana-mana ustaz. Wallahu alam, saya tak pasti Masjid Maidah ada orang ustaz bawa kitab ni. Syama'il Muhammadiyah dikarang oleh ulama besar Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah. Siapa tak kenal Imam Tirmizi, ulama hadis. Dia kumpulkan riwayat-riwayat nak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kata kalau kitab tu daripada kulit sampai kulit, kalau kita khatam, kita kenal insya-Allah, mengaji sungguh-sungguh, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekecil-kecil perkara. Cara Nabi berjalan, cara Nabi tidur. Nabi tidur macam mana? Semua tahu dak ni, gunakan lambung belah kanan. Dak, apa Nabi buat nak
cara Nabi makan, Nabi minum, Nabi berjalan, perwatakan Nabi, rambut Nabi macam mana, tak, saiz tinggi Nabi macam mana. Disebut juga bagaimana Nabi SAW, dada Nabi dengan perut dia tu sama je. Cuba kamu buat dada dengan perut sama dah. Itu termasuk aku, tak kata kat orang. Dada dengan perut. Dada Nabi, perut Nabi. Dada Nabi flat. Bukan kata dada sini, dah situ pula. Kalau mandi dia ada air terjun tak? Nak ceritanya kesempurnaan fizikal Nabi. Fizikal dan apa sahaja. Maka kita kena, ini sunnah Nabi SAW. Dia faham ini. Kata akhlak Nabi Allah. Nabi SAW. Makan Nabi macam mana? Makan dengan tangan kanan. Minum Nabi minum macam mana? Minum duduk ke minum berdiri. Itu semua sunnah Nabi SAW. Yang Nabi kata, la tahkiranna minal ma'rufi. Jangan kamu pandang remeh, pandang kecil, pandang benda ni remeh, benda ni ringan. Al-ma'ruf, benda-benda ma'ruf, berpahala, termasuk sunnah. Sunnah-sunnah hak kecil ni lah boleh jadi dia akan menjadi syafaat kita di akhirat nanti. Bukti kita sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak, aku tak nak mazhab. Lagu-lagu mana pun aku tak nak minum berdiri. Kau kena duduk. Lagu-lagu mana pun kena minum tangan kanan juga. Ini bab sunnah ni. Ambil satu sunnah, ni kata Tok Guru, ambil satu sunnah, buat betul-betul. Biar ada satu sunnah yang kita betul-betul istiqamah. Tu kena muhasabah. Aku ni apa aku mampu? Aku ni nak sedekah hari-hari, aku bukan orang kaya. Contoh, kalau tak mampu, orang Taman Melon ni semua kaya. Nah, aku nak sedekah hari-hari, tak ada duit. Aku bukan orang kaya. Cari apa hak dia mampu. Tapi aku mampu baca Quran satu muka satu hari. Buat. Aku mampu baca Quran sehari semuka. Ataupun lepas solat satu muka. Lepas solat satu muka. Buat. Sunnah. Aku mampu puasa Isnin Khamis. Ada seorang sahabat saya tu, saya kenal dia. Memang dia Isnin Khamis. Tak, Isnin Khamis puasa. Tak mampu kita. Tak, orang pencen mampu lah kot. Hoja ni lain sikit tak. Ada orang dia tak mampu. Wah, Isnin aku tak boleh. Aku ni gastrik lah, penyakit lapar. Pagi-pagi nak cari makan juga. Tak mampu aku nak puasa sunat. Tapi dia mampu apa? Dia mampu bangun tahajud. Bangun. Tak ada masalah. Aku pukul 5 aku bangkit dah. Pukul 4 aku bangkit dah. Bangkit kencing lain ya. Bangkit tengok bola tak kira ya. Bangkit. Apa sahaja sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam buat betul-betul. Aku mampu. Sebelum tidur aku baca Al-Mulk. Lagipun aku hafal. Pegang betul-betul tu dan istiqamah betul-betul, maka sunnah itu bangkit di mahsyar kelak menjadi saksi kepada kita, menjadi bukti kepada kita. Ini nak buat satu sunnah ni besar pahala, layak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu bab akhlak kita. Pada akhlak Nabi, perlawatakan Nabi, perangai Nabi, pekerti Nabi, latar belakang Nabi, maka di situlah lahirnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kita perlu pegang betul-betul. Sesiapa yang menghina sunnah Nabi, wa man raghiba an sunnati. Tak buat tak apa tuan-tuan, ni bab sunnah ni. Tak buat tak apa, dia tak berdosa pun. Tapi jangan raghiba, jangan benci, jangan tak suka, jangan marah orang lain buat, jangan hina. Jangan duk hina. Tak buat benda tu tak apalah, mungkin kita tak ada kemampuan. Kelemahannya kita. Tapi raghiba an sunnati, banci, pantang, geli aku, naudzubillah. Tak. Tu dikira sebagai orang yang berpaling daripada sunnah. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa-siapa berpaling daripada, benci daripada sunnah aku, maka Nabi tak mengaku dia umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, yang keempat yang disebut, jadi lengkap 1 2 3 tadi. Itulah Islam, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang bawa Islam. Islam apa? Nombor 1, akidah. Apa itu Islam? Nombor 2, syariat, hukum hakam. Apa itu Islam? Yang ketiga, akhlak. Latar belakang, pekerti perwatakan kita. Baik, yang keempat disebut oleh para ulama, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maknanya yakin secara jazam, i'tiqad, iman kita secara pasti tanpa ada benda-benda yang mencacat celakan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup segala nabi. Yang ni ulama letak tajuk khusus, khatamun nabiyyin, penutup segala nabi. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma kana Muhammadun
aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Muhammad ni bukan bapa kamu, bukan bapa sebahagian daripada kamu, tetapi Muhammad ini dikenali sebagai yang pertama Rasulullah, dan yang kedua wa khataman nabiyyin, penutup segala nabi. Ini kena yakin, kena pegang betul-betul. Ada orang dia beriman Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad tu nabi. Rasulullah aku tahulah Muhammad itu Rasulullah, Muhammad itu nabi, Muhammad itu akhlaknya mulia, Muhammad pemimpin hebat. Tapi pada masa sama dia pegang ada lagi nabi selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak jadi apa lah. Bukan beriman dengan nabi sebab datang dalam bentuk package. Mu beriman dengan Nabi Muhammad, mu terima juga dialah penutup segala nabi. Khataman nabiyyin, khatam dalam Quran sebut khataman nabiyyin. Khatam, orang Melayu selalu sebut khatam kan. Khatam Al-Quran, tutup Quran, habis dah Quran. Tak baca Al-Quran tu khatam. Yang ni khataman nabiyyin, penutup segala nabi. Kenapa penting sangat kena pegang yang ni? Sebab maknanya tafsiran para ulama, khataman nabiyyin, penutup segala nabi ni ialah maknanya penyempurna syariat daripada Allah Ta'ala. Tak ada dah nabi lain, maknanya tak ada dah syariat lain yang akan datang. Hujung zaman ni tak ada dah. Wahyu tak turun dah. Celah mana nak turun wahyu, nabi pun tak ada dah. Tu. Ada pun ada orang kata, ustaz, tu hujung zaman nanti, tanda-tanda kiamat, nabi turun. Nabi apa? Nabi Isa alaihissalam. Dia kata Nabi Isa lah hujung nabi. Kata tak. Kena faham makna khataman nabiyyin. Nabi Isa turun pada hujung zaman, bukan bawa agama baru, bukan bawa wahyu baru, bukan bawa syariat baru. Nabi Isa turun tetapi tetap berpegang kepada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap agama-agama sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap hukum hakamnya tetap dengan wahyu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan wahyu baru, tak ada dah. Jadi penutup Nabi ialah Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ajaran sesat, tak tahulah. Tak mengaku Nabi, di Selangor Kahar. Kalau baca dia punya sejarah dia, nak kena kenal pokok sesat ni daripada tahun 1991 lagi Kahar. Tahun 1991, dan Jabatan Agama Selangor dia laju buat kerja. Ketika mana dia menyebarkan terus, dia keluarkan fatwa kesesatan ajaran Rasul Melayu Kahar. Tahun 2000 berapa masuk penjara? Tahun 2009 masuk penjara. Tahun 2016 keluar penjara. Senyap kejap 2016. Tengok-tengok bulan 9 lepas, timbul balik. Keluar balik, hidup lagi Kahar. Dan kita tak heran kalau dia nak menyebar. Tapi yang kita peliknya, ada je pengikut. Tak, ajaran Kahar Rasul Melayu. Terima wahyu celah mana pun kita tak tahu. Ini bahaya ajaran sesat. Ajaran sesat yang dibawa oleh berbagai-bagai aliran. Dalam bacalah Al-Fadhil Ustaz Khairul mungkin lebih arif kerana dia berada di pejabat agama. Setiap negeri kuasa agama ni berada pada kerajaan negeri. Setiap negeri ni ada dia punya senarainya. Bayang 14 negeri. Bagi ni puluh-puluh ajaran sesat. Kalau kat Kelantan tu ada Hasan anak Rimau, nama. Orang Kelantan kenal tu. Ajaran Hasan anak Rimau. Setiap negeri ada puluhan ajaran sesat. Bayang 14 negeri kat Malaysia ni, macam-macam. Ajaran batiniahnya, ajaran Rasul Melayunya, ajaran Ayah Pinnya walaupun Ayah Pin dah mati. Ada lagi yang percaya kat besuk dengan unu. Ajaran naik ke langitnya, ajaran sufi, sufiyahnya, bertapa, macam-macam kesesatan. Tambah zaman viral, zaman internet, zaman media sosial ni, disebarkan. Kalau tak ada iman, tak ada ilmu, habis tengok, ini dia punya Facebooknya, ini dia punya WhatsAppnya, ini dia punya grup Telegram, ini dia punya websitenya, ini dia punya laman internetnya. Tengok, baca sendiri, habis. Tak, mengaku Nabi, mengaku ahli syurga. Baru ni tuan-tuan dapat video. Nombor 1 masuk syurga Rasulullah SAW. Nombor 2 masuk syurga Nabi Ibrahim AS. Nombor 3 masuk syurga akulah. Kita kata kalau ikut rankingnya, nombor 1 Nabi SAW. Rasul Ulul Azmi kan. Rasul Ulul Azmi 5 tu, top 5 Rasulullah SAW. Yang kedua Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Nuh. Tengok-tengok yang ketiga dia masuk syurga.
Kalah Nabi Nuh, kalah sahabat lain. Tak berani kata sesat, sesat. Sebab tu nombor 4 ni kena pegang betul-betul untuk mengelakkan kesesatan. Tak ada dah ajaran lain, tak ada dah wahyu lain, tak ada dah syariat lain. Yang sempurnanya kerana khatamun nabiyyin, penutup segala nabi, sempurna agama Allah, sempurna syariat Allah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sebahagian ulama mengatakan ini wahyu terakhir, paling akhir turun. Hari ini kata Allah, sempurnalah agama kamu. Aku lengkapkan nikmat kepada kamu dan aku redha Islam itu sebagai agama. Allah redha siapa-siapa terima Islam, kerana Islam itu agama daripada Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup di situ. Islam, tak ada lain dah. Itu khatamun nabiyyin, kena faham betul-betul. Penutup segala nabi. Kenapa nak ada undang-undang lain? Kenapa nak ada syariat lain? Kenapa nak ada hukum hakam lain? Mu sambut Maulid Rasul, kata cinta ke Nabi, beria sambut Rasul, beria sambut Maulid Rasul, beria selawat ke Nabi, tapi bab ini pun tak lulus lagi. Itu perkara yang perlu kita muhasabah sama-sama. Jadi yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan sebagai penutup segala nabi, pelengkap agama Allah, pelengkap syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir, yang kelima, sebagai penutupnya tuan-tuan, bau pun dah macam-macam bau ada ni. Nak kena berhentilah, dah cerah dah kat luar tu. Yang kelima, yang terakhir. Kalau ikutkan ada 13, saya tak baca semualah 13. Cukup 5 ni pun cukup dah kita pegang, iaitu bagaimana disebut oleh para ulama, mesti wajib yakin beriman bahawasanya Allah Taala mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada bersama Nabi mukjizat. Terima Nabi dan terima apa yang bersama Nabi itu. Apa dia? Allah Ta'ala telah menguatkan, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat. Apa makna mukjizat? Perkara-perkara pelik. Pelik macam mana? Yang dikatakan pelik, mencari adat. Itu dalam kitab sebut, kitab Jawi dulu. Kitab-kitab Jawi lama dulu, mencari adat. Apa makna mencari adat? Berlawanan dengan adat. Adat kata tak mungkin dah. Tapi bila kita mengaji bab akidah, tak pelik benda tu. Memang pelik di sisi adat tu pelik. Tapi benda tu berlaku, namanya mukjizat. Contoh, Nabi boleh membelah bulan. Bulan terbelah. Iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar. Wansyaqqal qamar. Bulan telah terbelah. Siapa belah? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana boleh belah? Pakai jari je. Siapa dia punya kuasa? Allah Taala berikan mukjizat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi boleh pancutkan air daripada celah-celah jari Nabi yang mulia. Mukjizat, benda pelik. Nabi boleh panggil orang ramai makan ke satu majlis yang makanannya sikit tapi cukup. Berlaku dalam kisah Jabir, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan baca cerita perang Khandaq, perang Ahzab. Jabir ni dia nak jamu orang makan. Tapi barang tak banyak. Berapa ketul je pun daging kambing yang ada di rumah dia, maka dia panggil 2-3 orang. Sampai berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, alalang nak panggil 2-3 orang, baik panggil semua. Maka semua datang. Jabir udah kelam kabut bang. Tak, berapa ketul je kambing tu ada. Tapi berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam majlis tersebut, cukup elok je. Tu namanya mukjizat. Mukjizat. Gamuknya kita boleh buat. Hari ni cukup untuk apa orang ni? Cukup, insya-Allah cukup. Tu nak cerita-cerita mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat ni benda-benda pelik, bukan pada Nabi je, nabi-nabi lain. Bukan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam je, nabi-nabi lain. Bagaimana Nabi Ibrahim boleh berada dalam api tak panah. Bahkan api itu sejuk. Kuni barda wa salama. Bardan makna sejuk, salama makna selamat. Duduk dalam api. Kepada Nabi Musa AS, tongkat boleh bertukar menjadi ular. Itu namanya mukjizat yang mana kita terima Nabi dan terima apa yang dibawa oleh mukjizatnya tersebut. Bukan kata, aku beriman dengan Nabi Musa, tapi tongkat dia tu sihir. Na'udzubillah. Aku tak terima tongkat Nabi Musa tu. Garuk semua tu. Itu ilmu sihir, bukan mukjizat tu dia. Benda-benda pelik yang berlaku kepada Rasulullah SAW, mukjizat, tanda dia tu benar, datang daripada Allah Ta'ala. Sebab benda pelik ni tuan-tuan, bukan daripada setan pun boleh berlaku. Setan mengajar ilmu hitam, ilmu sihir. Sebab tu syirik mengaji ilmu hitam, mengaji ilmu sihir. Pelik dia boleh buat benda tu. Pelik. Tapi tengok parkingnya di mana.
Orang duk jumpa bomoh. Tak, hantar benda tu, hantar benda ni. Nak belajar orang tu, nak belajar orang tu. Itu ilmu hitam, sihir, santau, syirik. Dia boleh buat, duk jauh dia boleh buat. Benda pelik. Tak beriman dengan benda tu. Tak, itu namanya sihir. Ataupun kalau berada di kalangan orang-orang saleh, namanya karamah. Karamah, keramat. Dia ada keramat wali-wali Allah, benda-benda pelik. Orang lain tak boleh, mana boleh berjalan atas air. Dia baca bismillahirrahmanirrahim, elok je berjalan. Orang Taman Belur cuba kat sungai belakang. Taman Belur kan dekat dengan sungai. Nak tahu keramat ke tak keramat. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba berjalan, tenggelam ke timbul? Kalau timbul, wali Allah tu. Jangan dia buat je tak pasal-pasal lemah. Tu. Kalau berlaku kepada orang saleh, namanya karamah. Kalau berlaku kepada budak-budak, namanya irhas. Tapi budak-budak bukan jalan-jalan budak-budak lah. Berlaku kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa baby boleh bercakap. Namanya apa tu? Bukan mukjizat sebab dia belum jadi Nabi. Namanya irhas. Benda-benda pelik berlaku kepada budak-budak. Irhas. Nabi Isa boleh bercakap. Umur 3-4 hari baru je baby. Baru je lahir. Mempertahankan ibunya yang mulia, Maryam. Mak aku tak berzina, mak aku tidak melakukan perkara-perkara terkutuk sebagaimana disebut oleh orang pada ketika itu. Itu namanya irhas. Tetapi berlaku kepada Rasul dan para Nabi namanya mukjizat. Dan kita ambil mukjizat tersebut, beriman juga sebagaimana beriman dengan Nabi SAW. Apa mukjizat paling besar? Al-Quran. Inilah mukjizat paling besar yang boleh mengingatkan kita kepada Nabi SAW. Kita nak tengok Isra' Mi'raj tak berlaku dah. Mukjizat hebatnya mukjizat Nabi boleh belah bulan, tak ada berlaku dah. Tak ada siapa boleh belah bulan dah. Mukjizat Nabi boleh pancukkan air daripada jari-jari Nabi yang mulia, tak berlaku dah. Habis itu apa benda yang Allah tinggalkan kepada kita sampai hari ini, bahkan sampai kiamat? Al-Quran. Itulah mukjizat Nabi SAW yang paling besar, paling mulia, paling hebat. Quran depan mata ini yang confirm daripada Nabi-nya. Bukan capan. Orang ini sibuk dengan capan. Hak confirm daripada Nabi yang ni. Yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Pegang tak sesat selama-lamanya. Lan tadillu abada. Quran dan sunnah Nabi SAW. Jadi disebut nombor 5 ini, yang kelima ini yang juga penting ialah beriman dengan Rasulullah SAW. Beriman juga dengan apa yang dibawa yang bertaraf mukjizat Al-Quran. Maka rapatkan diri kita dengan Al-Quran. Baca Quran, faham Quran, hafal Quran, amalkan ajaran Quran, insya-Allah selamat kita dunia, selamat kita akhirat, sebagai bukti kita cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukuplah pada pagi ini, masa pun lebih daripada 1 jam dah. 1 jam lebih rasanya boleh berhenti dan kompletlah 5 daripada 13. 5 ni pun kalau kita pegang sungguh-sungguh, insya-Allah dapat kita merasakan makin cinta, makin sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebelum ni masa kita banyak bersembang, masa kita banyak menyanyi. Lepas ni insya-Allah masa kita banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasa menyuburkan, dibajai, disuburkan cinta kasih rindu pada Rasulullah SAW dengan amalan-amalan soleh. Moga-moga mendapat barakah, mendapat maghfirah dan mendapat rahmah. Bangkit di mahsyar apabila disebut ummati, ummati, ummati. Kita semua, saya yang bercakap, tuan-tuan yang mendengar, penduduk Taman Belur ini yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya layak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Amin. Jadi cukup setakat itu, insya-Allah kita jumpa lagi pada hari Jumaat minggu yang keempat kuliah maghrib di Masjid Al-Maidah. Jadi saya tutup dengan hajat daripada sahabat kita. Sama-sama kita bacakan doa selamat. Semoga Allah memberkati dirinya dan majlis kita pada pagi ini, insya-Allah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أرواحنا وسلم أجسادنا وسلم آبائنا وسلم آباءنا وسلم أمهاتنا
وسلم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسلامة والبركة على صاحب هذه الجلسة وعلى صاحب هذا الطعام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أطعم من أطعمنا واسقي من سقانا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup majlis tasbih kafarah dan suratul Asr.